Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang menonton rancangan Geng Mengaji Shopee bersama dengan saya Fakrul Razi Kamarudin ataupun Fakrul UNIC. Apa khabar semua? Salam Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi titik mula kita sebagai kita punya intro untuk kita tambah lagi kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, insya-Allah. Mungkin kita nak ubah daripada yang baik kepada yang lebih baik, buruk kepada baik, yang baik kepada lebih baik, dan begitulah seterusnya. Sebab Ramadan lagi sekali, tetamu yang kita tunggu-tunggu, tetamu yang cukup agung, sudah pun tiba. Apa orang menyanyi tu? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sambung? Jangan sambung. Tiba-tiba Ramadan. Dia tak ada tiba-tiba punya. Sebab dia memang kena tengok anak bulan. Alhamdulillah Allah izinkan kita lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi syukur sebenarnya bila kita dapat jumpa lagi Ramadan ni, sebab dia satu nikmat yang sangat hebat, sangat besar. Kalau salafus soleh dulu dia berdoa. Dia doa sentiasa dipertemukan dengan Ramadan 6 bulan selepas selama 6 bulan ataupun beberapa bulan selepas Aidilfitri, dia dah berdoa dah untuk bertemu dengan Ramadan. Sebab ada kawan-kawan kita yang memang sentiasa berdoa Allahumma balighna Ramadan, tetapi tak sempat Ramadan dah pun dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. So, anda yang sedang menonton Game Mengaji Shopee ni sangat bertuah, sambil-sambil shopping tu dekat Shopee tu kan. Layan-layan dulu Game Mengaji Shopee ni, sebab kita akan bersama-sama dengan anda, insya-Allah, bersama dengan saya dan juga selebriti-selebriti yang letup. Kita ada ramai yang akan bersama dengan kita, insya-Allah. Sepanjang Ramadan ini, Geng Mengaji Shopee akan bersama dengan anda pada setiap hari Selasa dan Khamis di Shopee Live. Jadi kalau masuk dekat Shopee tu, tengok dekat banner kat atas tadi saya tengok ada muka sendiri. Jadi korang boleh klik saja dan juga boleh tengok di Shopee Live tu lah. Lebih semua kita akan ada selebriti jemputan, kita ada tetamu-tetamu jemputan di setiap episod untuk bersama-sama kita mengaji. Dalam sambil kita shopping tu, anda boleh sama-sama kita hayati bacaan Al-Quran sebenarnya. Jadi surah-surah yang kita baca pun kita akan pendengarkan kepada anda adalah surah-surah yang saya kira surah-surah lazim ataupun surah-surah pilihan lah, yang mana akan dipilih oleh artis-artis kita ataupun selebriti kita sendiri. Kita nak dengar dia orang mengaji macam mana, kita nak dengar macam mana bacaan taranum dia kalau ada. Kita nak dengar juga apakah kisah-kisah di sebalik ayat-ayat Al-Quran yang akan dibaca dan juga diperdengarkan. Jadi insya-Allah saya sebagai tuan rumah lah untuk kita bersama-sama dalam Geng Ngaji Shopee ni. Jadi kita akan kongsikan apakah maksud di sebalik ayat ataupun surah-surah yang kita bacakan. Sebab kadang-kadang bila kita baca Quran, kita bacaan tu dah bagus, kita nak upgrade lagi. Daripada yang bacaan dah bagus tajwid tu, kita dah upgrade kepada taranum. Tu baca tu adalah lagu sikit kan. Lepas kita dah baca ada lagu ni, kita nak upgrade pula seterusnya, apa maksud ayat di sebalik yang kita baca tu. Kadang kita dah baca Quran 30 tahun tapi kita tak faham maksud dia. Jadi kalau kita faham, kita akan lebih kita akan lebih hayatilah bacaan Al-Quran ni. Baik. Okey, tanpa buang masa, tetamu kita pada hari ini, saya punya rakan bukan rakan pejabat, tapi rakan sekerja. Pernah bekerja sekali di TV, alhamdulillah. So orangnya sangat famous. Dia punya fan club pun letup-letup. Alhamdulillah. Kita nak bersembang dengan dia, kita nak tanya pengalaman dia, kita nak borak-borak dan juga kita nak dengar dia mengaji ni, insya-Allah. So hari ni kita akan bersama dengan artis jemputan kita, tak lain tak bukan, kita bersama dengan one and only Siti Nurdiana. Dipersilakan Siti Nurdiana. Siti Nana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz Fakrul. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Ustaz Fakrul sihat ke? Baik-baik, dah macam TV sendiri dah aku buat. Aduh, lama tak jumpa. Last kita buat program TV lah, Nana ya? Betul, program TV Aduh. yang Ustaz call anak Baik, tu. baik.
So Nana kat mana ni? Apa ni puasa di mana? Nana sekarang ada dekat rumah. So berpuasa pun di rumah lah. First day puasa. Hmm. Oh ya ke? So hari ni first day puasa tak ada apa-apa apa ni aktiviti lah. Hari ni sebenarnya Nana ada malam sekarang Nana ada record lagu raya. So Wah. adalah program ada dalam bulan Ramadan ni Nana ada syuting drama juga insyaAllah. Masyuk. Kiri kanan Jok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki Nana So lagu Betul. Ramadan projeknya ada lagu-lagu Ramadan ke ataupun ada drama atau filem terbaru Ramadan, tak ada? Okay, kalau bulan Ramadan ni Nana ada lagu-lagu selawat, lagu-lagu kerohanian. Nana duet dengan salah seorang ustaz dalam Malaysia ni. Dan insyaAllah Nana akan keluarkan mungkin dalam bulan ni jugalah kalau sempatlah mastering dia semua kan. InsyaAllah bulan ni adalah lagu tu. Mantul. Okey Nana, sajalah ni mungkin peminat-peminat apa ni yang tengah menonton di apa ni geng ngaji Shopee ni, dia orang ni nak tahu juga Nana punya pengalaman tak puasa tu tak boleh. Pengalaman berpuasa. Pengalaman berpuasa yang tak dapat Nana lupakan. Ada tak? Pengalaman berpuasa yang Nana tak dapat lupakan adalah di waktu Nana kena syuting drama dekat Bali. Dengan yang keadaan yang sangat panas dan mencabar. Drama dia Smile Sunny lah, dia ada sambungan. Lepas tu Nana kena syuting dekat Bali, so sangat-sangat apa kata orang tu, mencabar lah keimanan kan. So itu je lah yang Nana ingat sampai sekarang. Oh tu boleh dengar Nana cerita pun dah seram tu kalau nak ni kan. Itulah seram. Dengan nak puasa lagi kan, dengan nak syuting lagi, jaga karakter lagi kan. Betul. Tapi kira boleh kekal berpuasa tu kira okey lah tu. Iman kuat lah tu. Alhamdulillah. Iman kuat, sambil-sambil tu kita banyakkan berdoa lah supaya Allah kuatkan iman kita, kan? Macam tu lah. Amin. InsyaAllah. Amin. So, tak apa, nanti kita sembang lagi pasal Ramadan tahun ni, apa harapan Nana, so Nana punya planning macam mana. So hari ni penonton-penonton semua, geng ngaji Shopee, kita seperti biasa. Bukan seperti biasa, ini kalau saya dah biasa dah. Bukan. InsyaAllah kita hari ni akan bersama dengan Nana dan juga selebriti-selebriti jemputan untuk kita bacakan surah. So hari ni Nana akan bacakan surah apa Nana? Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams. Cantik. Okay, Nana akan bacakan surah Asy-Syams. Jadi untuk setiap episod apa ni geng ngaji Shopee ni, kita akan selebriti akan baca dan saya akan baca terjemahan dia. Saya akan menterjemahkan ayat-ayat yang dibaca tu supaya penonton-penonton pun tahulah maksud ayat tu kan. Bukan saja menonton, saya sekali lah tahu maksud dia kan Nana kan. Sama-sama kita dapat belajar. Okey Nana, dah bersedia? Kalau dah bersedia kita nak mulakan. Okey. Minta maaf kalau macam ada tersalah ke apa ke, Fakrul betulkanlah ya. Tak apa, boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Nak baca Taranum apa tu? Tak ada Taranum. Baca biasa je lah ya Fakrul. Baca je. Jangan Nana, jangan tara bunyi je. Jangan tara bunyi je. Asal kau bunyi. Okey InsyaAllah. Kita persilakan Qari'ah dari Amin. Sendayan. Silakan Nana. Okey. Penonton boleh buka Quran sendiri. Kita penonton buka Quran sendiri dan boleh sama-sama bacalah. Mudah-mudahan kita dapat kongsi pahala. Okey Nana, minta maaf. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Lagi? Wasyamsi wadduhaha. Okey. Saya betulkan terus sama-sama kita boleh mengaji. Wasyamsi wadduhaha. Jangan stop pada wadduha tu. Wasyamsi wadduhaha. Silakan.
Wasyamsi wadduhaha. Dia terus tau. Wadduha. Waduhaha. Cantik. Sebab dia beza dengan surah Wadduha tu dia berhenti. Wadduha sebab dia ada sabdu kan. Yang ni dia tak ada sabdu gigi, dia tak ada. So dia terus wadduhaha. Lagi sekali try. Wasyamsi waduhaha. Masya Allah. Baik, masuk dia para penonton. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syam ni, ayat 1 yang Nana baca ni ialah bila ada waw tu maksudnya Allah Ta'ala bersumpah demi Asy-Syam, demi matahari dan cahayanya yang terang benderang. Itu maksud dia. Demi matahari dan cahayanya yang terang benderang. Baik, teruskan ayat yang kedua. Wal qamari idza talaha. Betul? Insya-Allah. Maksud ayat ini dan wal qamar, dan bulan, dan demi bulan. Allah Ta'ala bersumpah dan demi bulan idza talaha, apabila ia mengiringinya. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari dan juga dengan bulan. Jadi makhluk-makhluk yang Allah sumpah ni semua yang hebat-hebat. Bukan makhluk yang kecil-kecil ni, makhluk yang cukup hebat. Silakan. Terus ayat yang ketiga. Wan nahari idza Wan nahari idza jallaha. Okay. Wan nahar tu Nana dengar sikit boleh. Pada atas nun tu dia ada sabdu kan. Jadi Nana dengar. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Betul ke? Jallaha. Wan nahari idza jallaha. Bagus. So kenapa kena tekan jallah tu? Sebab apa? Sebab dia ada sabdu atas tu. Bila sabdu ni maksudnya kita kena bagi ada tekan sikit. Dia tak boleh jala tu seolah-olah dia tak ada. Dia macam tak ada sabdu lah. So bila ada sabdu je kita kena tekan. Kalau sabdu tu di atas nun kita kena dengung ataupun mim. Wan nahari. Faham? Boleh Okay, maksud dia apa Nana? Maksud dia tadi Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, lepas tu dengan bulan. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan seterusnya wan nahar, dan demi waktu siang. Demi waktu siang, idza jallaha, ketika mana ia memperlihatkannya dengan jelas. Maksudnya apabila waktu siang tu telah jelas. Allah Ta'ala bersumpah, kan waktu tu kan waktu hebat, waktu duha, waktu pagi kan. Jadi waktu pagi ni sangat hebat sebenarnya. Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Pasti ada kebaikan dia. Okey, sambung ayat yang seterusnya, ayat yang keempat. Wal-laili iza yaghshaha. InsyaAllah bagus. Wal-laili iza yaghshaha. Betul kan? Tadi Nana baca betul. Ayat yang keempat ni Allah Ta'ala bersumpah. Tadi dah lepas siang. Apa pasangan siang? Pasangan malam. Siang apa? Kalau siang, malam. So macam tu. Dia datang pasang-pasang dia. Dan kalau lepas siang Allah Ta'ala bersumpah demi siang, Allah Ta'ala bersumpah pula dalam ayat yang kelima ni. Iaitu, ayat yang keempat, demi malam. Wal-laili idza jallaha. Apabila malam tu menutupinya. Kan malam ni dia macam selimut kan? Dia gelap. Dia macam meliputi. So bila malam tu meliputi, Allah Ta'ala bersumpah dengan kehebatan malam tu. So sambung ayat seterusnya, ayat yang kelima. Lagi Allah Ta'ala bersumpah dengan apa lagi? Was-samaa'i wa ma banaha. Masya Allah, betul. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-sama tu untuk para penonton juga, kalau macam Nana baca tu kan dia panjang. Kenapa panjang? Sebab dia ada tanda cacing tu. Cacing. Apa lah ustaz ni dengan cacing, sekejap apa ni. Kan itu ikutlah nak panggil apa pun. Ada yang panggil tanda kening, ada tanda cacing, dia tanda dalam tajwidnya tanda mat. Kan dia panjang. Yang penting kita tahu ada tanda tu, kita kena panjang dia lebih daripada 2.
Wassama'i wa ma banaha. Kalau tak ada yang tu jangan panjang, lebih pada 2. Okey. Oh, Itu tanda. okay. Itu tanda Okay, apa? lepas Allah Taala bersumpah, apa dia Nana? Itu tanda apa yang kening tu? Tanda mat. Tanda mat. Tanda mat. Kalau nak panggil kening pun tak apa. Tapi dia bukanlah mat kening. Dia tanda mat saja. Bentuk dia tu macam kening. Kan? Kening ni kening. Faham. Kening tebal. Kening tebal cara ni ataupun kening lukis. Boleh jadi tak? Kan? Boleh jadi. So, sebab yang kita nak ajarnya adalah para penonton ni dikenal dengan tanda tu. Tak apa, nama ni kadang-kadang dia mungkinlah permulaan Kena confuse kita nak lah belajar. kan? Confuse nama tak apa. Nanti kita kenal tanda. Oh, kau nampak je, bagi tahu kat kau. Kau nampak je tanda macam tu, kening tu, macam kening kau tu. Kau kena apa? Kau kena panjang. Oh, kalau tak ada jangan panjang. So macam tu. Okey. Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat yang kelima ni. Selepas dah sumpah matahari, bulan, siang, malam, Allah Ta'ala bersumpah seterusnya ialah wassama'i, dan demi langit. Ni makhluk yang hebat juga ni. Makhluk yang besar demi langit. Langit ni apa? Langit ni besar lah. Langit ni besar. Tak boleh kita tak boleh terbayang pun. Kita pun tak pernah sampai kan. Tapi Nabi SAW pernah sampai ke langit yang ke-7. Langit yang ke-7 naik atas kan. Kita ni kalau ikut ahli-ahli astronomi, kita ni hanya berada di satu galaksi saja. Galaksi Bima Sakti kan. Belajar sains pula. Kan? Nak ceritanya sangat kecil kita ni. Dalam alam ataupun dalam langit ni ada jutaan galaksi. Itu yang dikaji oleh astronomi itu dalam ilmu astronomi yang dia orang mampu kaji. Tapi yang tak mampu kaji lagi besar. Kan? Kita tak tahu pun macam mana. Maksudnya kita ni sangat kecil, sangat kerdil. Okey, wassama'i, dan demi langit, wama banaha, Allah Ta'ala kata. Dan demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Itu kan saya dah cerita tadi. Demi langit yang pembinaannya yang menakjubkan. Langit ni mana ada tongkat? Ada tongkat ke? Tak ada. Dia tak ada tiang. Langit ni tak ada tiang. Kita tengok tergantunglah awan duduk di atas, bulan duduk di atas, matahari duduk di atas. Lepas tu langit ni macam mana? Dia tak ada dekat pula dengan kita kot. Dah dekat tak tahu. Kita tak tahu penghujung dia macam mana. Seolah-olah tak ada penghujung. Jadi kat situ apa yang kita dapat belajar ialah kalaulah semua ni ada penciptaan yang sangat agung, pasti ada pencipta dia. Betul tak? Takkan dia jadi dengan sendiri. Dan pasti yang menciptanya ni very very powerful, iaitu Allah Azza wa Jal. So macam itulah kita belajar daripada Quran kan. Okey, Nana sambung ayat yang ke-6. Silakan. Wal ardi wa ma tahaha. Okey. Nana betulkan pada di tu je. Di tu Nana jangan panjang. Wal ardi wa ma tahaha. Cepatkan dia. Cuba. Wal ardi wa ma tahaha. Cantik. Macam tu. Kenapa tak boleh panjang? Sebab dia tak ada ya. Selepas dot tu dia tak ada ya. Kalau dia ada ya, selepas baris kasrah baris bawah tu, kita boleh panjang. Wal ardi wa, contohlah kan. Tapi tak adalah perkataan tu dalam bahasa Arab. Contohnya apa? Fi, fa, lepas tu ya kan. Itu kita panjang. Tapi yang tu dia tak ada apa-apa tanda huruf-huruf mat. Jadi kita baca pendek saja. Wal ardi wa ma tahaha. Bagus. Baik, maksud apa Nana? Maksud dia, selepas Allah Ta'ala bersumpah dengan langit, apa pasangan langit? Bumi. Bumi. Langit kan kita buat, kalau buat lirik lagu Nana menyanyi kan, mesti ada langit dan langit dan bumi. Bagai bulan dan bintang, siang dan malam. Itu pasangan yang Allah Ta'ala ciptakan. Lelaki, perempuan, dia mesti ada je tu. Dia tak boleh lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, dia tak kena. Jadi sebab faham yang tak faham sudah. Jadi nak ceritanya mesti berpasang-pasangan. Itu jantan, betina, nampak tak? Betul? Nampak? Allah tu cantik sangat. Syurga ada pasangan dia apa? Lawan dia, bukan pasangan. Neraka. Orang netizen sebut nuraka. Kan? Nuraka kan? Pandai ya, Ustaz Fakrul. Pandai netizen ni. Kita geng-geng netizen. Mestilah kan. Kena tahu juga kan. Kita kena ambil tahu.
Tapi netizen di betul. bulan Ramadan ni dia baik, dia jadi nurtizen. Masya Allah. Nurtizen. Nurtizen. Okey. Sambung cerita dia. Wal ardi wa ma tahaha. Dan lepas Allah Ta'ala bersumpah dengan langit, Allah Ta'ala bersumpah pula dengan demi bumi. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi serta seluruh hamparannya. Maksud apa kat sini? Maksudnya bumi ni dia terdampar, dia luas. Dia luas. Para ulama tafsir dia sebut bukan flat bukan flat earth tu. Tapi dia bumi ni kan dia nampak macam dia nampak terdampar sebab terlalu besar bumi kita ni. Jadi bila dia terdampar bermaksudnya memudahkan kita untuk bergerak. Kalau bumi tu dia lekuk semua kan susah. So maksudnya dia terdampar macam tu, macam hamparan kapet tu kan. So begitulah. Okey, sambung ayat yang ke-7. Wa nafsi wa ma sawaha. Bagus. Ha tu jangan pedas sangat. Dia bunyi yang besar. Ha, cuba. Ha. Ha macam gelak tu. Ha, cuba gelak itu. Ha. Tu, kita tak gelak macam ha gitu kan. Okey. Kita gelak besar. Wa nafsi wa ma sawaha. Good. Okey, dengan muka-muka sekali. Bagus. Maksudnya faham dulu tu. Kalau ha yang satu lagi, ha yang pedas tu dia bunyi macam dia macam tekan sikit di tengah-tengah kita punya halkom ni. Okey? So dia ha, cuba try. Ha. Yang tu pedas. Wah, very good lah sebut. Kalau yang lagi satu, ha besar sikit. Ha. Yes, yang tu maksudnya bila ha simple ni, setiap kali Nana ataupun kawan-kawan lain, penonton-penonton tengok ada ha yang bulat macam tu, itu ha besar dah tu. Kalau ha pedas ni dia macam bentuk ada jim, ha dan juga kha, dia beradik dia tu kan. So bentuk dia macam tu. Okey, apa maksud dia ayat yang ke-7 ni? Selepas Allah Ta'ala bersumpah dengan langit bumi, Allah Ta'ala bersumpah pula dengan jiwa kita ni. Wa nafsim wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, iaitu penyempurnaan ciptaannya. Jiwa, roh dan sebagainya kan benda yang besar. Benda yang gaib yang kita tak nampak, tapi ada ke tak ada? Ada. Benda gaib tu ada kan? Tapi nampak tak? Ada. Kita tak boleh nampak. So benda macam tu pun kita dah kena fikir, Allah, benda dekat kita pun kita tak nampak, contohnya angin. Kita tak nampak dia. Tapi ada tak? Tak ada siapa pun argue angin tu tak ada. Tapi bentuk angin macam mana pun tak boleh nampak. Teknologi ataupun mata kita tak boleh nampak angin tu. Apatah lagi dengan jiwa dan juga roh kita ni yang ada dalam badan kita, yang tiba Allah Ta'ala tarik, kita terus tak ada. Tapi jasad kita tu ada lagi, orang kena urus, tanam dan sebagainya. Tapi mana dia yang tadi tu? So situlah rahsia kebesaran Allah. Kalau yang tu pun kita tak boleh dapat fikir, maka pencipta roh dan juga angin dan apa-apa yang gaib ni pastilah lagi hebat daripada tu. Takkan kita boleh nampak Tuhan macam tu saja. Maka kat situ kita kata Allah tu ada, dan kita boleh tengok ciptaan-ciptaan dia yang hebat ni yang pun kita tak boleh nampak. Maka Allah tu yang lagi hebat, maha agung. Takkan kita boleh capai dengan mata kepala kita yang lemah ni. Teknologi boleh nampak, maka dia bukan Tuhan. Tu Allah Ta'ala tu mesti yang kita tak nampak tapi dia wujud. Faham? Itu perumpamaan dia. Tapi nanti di syurga insya-Allah, ikut akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita akan nampak Allah zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan berikan kelebihan tadi insya-Allah. Okey. Sambung ayat yang ke-8. Okey. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Betul? Ya, betul. Sekali lagi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Okey, bagus. Tu tak ada komen, no komen. Tajwid betul. Tarannum kena, suara sedap. Masya-Allah. Belum tarannum lagi tu. Ada tu, tak ada tarannum tu. Okey, fa'alhamaha, Allah Ta'ala kata selepas dia ciptakan, dia bersumpah dengan demi jiwa kita kan, manusia ni. Allah Ta'ala, rupanya Allah Ta'ala mengilhamkan. Fa'alhamaha, maka dia mengilhamkan kepadanya, iaitu manusia, kepada jiwa kita ni, fujuraha, iaitu jalan kejahatan,
wa taqwaha, dan juga jalan ketakwaan. Jadi manusia ni diberi free will, dia diberikan pilihan untuk buat baik dan juga jahat tu atas kita punya kemampuan. Kita boleh decide tau, aku nak buat jahat ke nak buat baik. Tapi Allah Ta'ala mengilhamkan kedua-dua tadi. Allah Ta'ala bagi dua-dua, maknanya kita yang kena fikir. Kita kena buat pilihan, kita kena fikir. So bila kita boleh pilih yang baik dan juga buruk ni, kan, kita boleh pilih yang baik dan juga buruk, Allah Ta'ala bagi reward. Ada kalau buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. So reward yang endingnya adalah buat baik ni dapat syurga, buat jahat ni dapat neraka. Nampak tak? Dia punya related dia. Nampak. So relate dia kenapa ada syurga dan neraka ni sebagai kita punya reward, motivasi. Buat Ramadan ni nak buat sungguh-sungguh, nak jadi baik, nak jadi better and better. Kita baca Quran, baca banyak-banyak. So berganda-ganda pahala kita sedekah. Mesti Ramadan ni kita nak buat. Kita ada orang dia letakkan tahun ni aku mesti ada motivasi nak jaga Ramadan, aku mesti nak solat tarawih penuh, nak solat jemaah penuh. Nampak tak? Nak puasa tak nak tinggal. Jadi sebab dia percaya, believe benda tu, bahawa ada sesuatu yang Allah Ta'ala janjikan kepada dia. Tak apa, itu sebagai motivasi dia. Semuanya kerana Allah Ta'ala lah, jangan kerana orang. Tak dapat apa-apa. Betul. Dapat penat saja. Okey, so kemudian ayat yang ke-9. Qad aflaha. Okay, ni pedas kan? Pedas. Okay. Yang pedas betul. Aflaha. Qad aflaha man zakkaha. Okay, good. Cumanya tu dah betul dah, cuba jangan panjang je. Haman, dia terus cepat. Haman. Cuba sekali lagi. Qad aflaha man zakkaha. Aiwah. Cantik. Very good. Okay. Lepas tadi kan kita cerita pasal jiwa tu kan. Pasal kita punya pilihan. Boleh buat baik atau buruk. Allah Ta'ala puji. Ayat yang ke-9. Ayat ke-9, lepas aku dah bagi ilham kau buat baik atau buruk, Allah Ta'ala puji apa? Qad aflaha man zakkaha. Maka telah berjayalah. Sungguh beruntunglah orang-orang yang aflaha tu telah berjaya, telah beruntung. Man zakkaha, sesiapa yang mensucikannya. Sucikan jiwa dia. Maksudnya jiwa kita boleh buat baik ataupun buruk. Tapi kalau kita pilih yang baik, maka telah berjayalah orang itu. Itu maksud dia. Jadi Allah Ta'ala puji orang-orang yang buat baik ni. Contohnya Fakrul, kalau let's say lah dia buat baik, dia buat dosa juga kan. Maknanya still boleh disucikan hati tu, bersihkan hati tu setelah melakukan dosa lah. Yes, betul. Dengan istighfar, dengan taubat, dengan tak nak buat dah. So menyesal. So mesti kena, Imam Nawawi kata, untuk syarat kita nak sucikan balik kan, setiap manusia ni dia ada salah. Semua Nabi sebut, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam tu dia mesti ada mistake. Sebab kalau tak mistake ni dia malaikat. Malaikat dia tak ada mistake sebab dia tak ada nafsu. Kita ni ada, dan bila dia tak ada nafsu, dia tak ada nafsin jiwa tadi kan, tak ada nafsu ni, maka dia tidak dinilai pahala atau dosa dia. Faham tak? So malaikat tu akan auto baik lah, auto baik je. Sebab dia tak diinstalkan. Maka syaitan ni pula ataupun jin ni dia sama dengan kita. Dia ada nafsu dan dia boleh pilih baik atau buruk. Sebab tu ada jin Islam atau jin yang bukan Islam. Sama juga manusia. Manusia macam tu juga. Diinstalkan siap-siap kita ni ada jiwa. So jiwa kita diilhamkan nak buat baik atau buruk. Kita boleh pilih. Jadi bila buat baik, maka berjayalah orang yang buat baik tu. Sebab Allah Ta'ala puji dia kan. Maksudnya Allah Ta'ala memang nak kita baik. Tetapi Allah Ta'ala tak bagi terus kita jadi baik. Allah Ta'ala bagi hantar Rasul, hantar Quran, hantar ni, kita ada game mengaji Shopee ni nak bagi kita tahu kat orang. So macam tu, hantar Nana boleh cerita kat orang lain. Follower Nana yang beribu-riban yang tengok kan. Jadi kita ada ruang dan juga peluang untuk sampaikan. Kemudian ayat yang ke-10, ya kan? Wa qad khaba man dassaha. Okey, Nana panjang pada kha. Wa qad khaba man dassaha.
Wa qad khaba man sorry. Wa qad khaban sorry tak nampak. Khaba man Wa qad khaba man dassaha. dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Cantik. Alhamdulillah. Okey. Dan sebaliknya ayat 10 ni Allah Ta'ala cerita, dan sungguh rugi bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Kan? Tadi yang bersihkan Allah puji, berjaya, beruntung. Dan khaba ni waqad khaba, dan telah rugi ataupun sungguh rugi man dassaha, sesiapa yang mengotori jiwanya. Jiwa kita kan asalkan bersih, fitrah. Baby lahir-lahir kalau dia meninggal, dia akan dia tak ada dihisap apa-apa, terus masuk syurga. Bahkan baby-baby yang mati ni dah boleh bagi syafaat pula kepada ibu dan ayah dia nanti. So itu nak ceritanya bahawa setiap anak yang lahir tu ataupun kita ni yang lahir je, dia punya fitrah dia macam zero. Dia bersih. Kan? So macam kalau kata orang-orang yang non-Muslim yang convert to Islam, segala apa-apa kesalahan tu semua settle. Dia macam start zero balik. So maksudnya itu yang kita kata fitrah tu. Tetapi sesiapa yang mengotorinya ni rugilah. Tu waqad khaba man dassaha. Okey, sambung. Okey, selepas Allah Taala bersumpah-sumpah dan cerita pasal jiwa ni, ada kisah lain pula seterusnya. Ana sambung ayat ke-11 sampai habis. Sekejap. Okey. Kasabat samudu Kazzabat samudu bitagwaha. Cantik. Alhamdulillah. Kazzabat Samud. Okey, ni Allah Taala cerita apa? Satu kisah kaum Samud. Kaum Samud ni kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihissalam. Okay, kaum Samud ini diberikan nabi kepada mereka. Dan Allah Taala kata dalam surah ini ayat 11 ni firman Allah, kazzabat Samud, dan telah kaum Samud telah mendustakan apa rasulnya, iaitu Nabi Saleh, kerana mereka melampaui batas. Kazzabat Samudu bitagwaha, kerana mereka melampaui batas. Apa batas yang mereka telah langgar itu? Okey, jom kita cerita. Sambung ayat 12. Izim ke izim? Izim, sebab dia ada mim kan, so bunyi macam mim. Izim ba'atha ashqaha. Izim ba'asa kan? Sorry. Ba'atha. Izim ba'asa ashqaha. Okey, bagus. Izim ba'atha penonton-penonton geng ngaji Shopee, kenapa kena baca macam Nana baca izim tu? Sebab dia ada tanda mim di atas nun tu. Senang je tengok dia ada tanda mim. Oh, kena baca macam bunyi mim. Asalnya dia nun kan, izin kan. Tapi dia letak mim, maksudnya kita kena tukarkan bunyi dia macam bunyi mim. Apa hukum dia? Hukum dia iqlab. Iqlab ni kita tukar. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab nun mati tu jumpa dengan ba. Tapi tak apa, kalau macam tak expert lagi tajwid tu, cuma dia tengok tanda tu je. Tengok aja ada tanda mim, oh kena bunyi macam mim. Jangan bunyi izin. Cuba izin. Macam mana izin? Izin. Anda baca izin. Izin tu kan bunyi nun. Sekarang ni kena izin. Bunyi mim, izin. Mulut izin. Kena tutup. Izin. Tapi tak payah kemam. Izin. Tak payah. Izin je. Okay? Relax je. Izin. Okay, apa yang mereka langgar ni? Dia langgar je ni kaum Samud ni. Iaitu Allah Ta'ala kata ketika bangun orang yang paling celaka di antara mereka. Ada orang-orang di antara orang-orang Nabi Saleh ni, kaum Samud ni, mereka engkar dengan perintah Nabi Saleh. Nabi Saleh ni diutuskan, diberikan mukjizat seekor unta betina. Jadi unta betina ni keluar daripada batu, jadi unta. So unta betina yang diberikan Allah kepada Nabi Saleh ni sebagai mukjizat. Dia orang kan tak percaya Nabi Saleh ni apa, yalah Saleh, engkau ni besar pun dengan kita orang. Nabi-nabi ni dia utuskan di kalangan kaum dia sendiri. Katalah di Senayan tu ada, ni contoh je lah kan. Senayan tu ada tiba ada orang seorang yang ni dia
diutuskan menjadi rasul, tapi akhir zaman tak adalah Nabi Muhammad tu yang paling last. Tapi ibaratnya begitu, Contoh. di kampung kita ada seorang tu dia mengaku dia rasul. Kita memang tak percaya punya. So dia kena bawa proof dia sebagai nabi. Faham tak? Jadi Nabi Muhammad SAW dia diutuskan di kalangan kaum Arab. So bila dia diutuskan, dia kena bagi bukti yang dia tu nabi. So dia bawa Quran. Jadi mukjizat dah tu. Sama juga Nabi Soleh. Alah Soleh ni tiba-tiba mengaku nabi. Kau siapa? Dia orang menganjing lah tu. Nabi. Macam tu lah kan. Kan? Kalau kau nabi, kau tunjuklah mukjizat kau. Jadi Allah Ta'ala utuskan bagi kat dia, unta keluar. Unta keluar. Tapi dia percaya tak? Tak percaya juga. Tu Nabi Soleh kata, jangan bunuh unta ni. Jangan, biarkan dia minum, jangan kacau dia satu hari. Dan ada hari lain kamu boleh ambil susu dia dan minum. Dapat manfaat sebenarnya. Tapi degilnya dia orang ni, dia kata tak puas hati ni, bangun juga ni. Dia bangun juga bincang. Kata kita kena buat satu komplot, kita nak bunuh unta ni. Kurang ajarnya dia orang. Okey, so sambung. Faham tak cerita saya ni? Faham. Okey. Okey, sambung. Ayat yang ke-13. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wasuqyaha. Cantik. Faqala lahum Rasulullah. Lahum tu bagus. Nana tak dengung, betul. Penonton pun nampak juga. Jangan dengung kat situ. Sebab mim tu dia bertanda. So kalau dia tak bertanda baru kita dengung. Rasulullahi naqatallahi wasuqyaha. Sekali lagi Nana baca situ. Wasuqyaha. Wasuqyaha. Cantik. Wasuqyaha ni kat situ ada satu hukum, dia kena lantunkan qaf tu. Jangan baca wasuqyaha, jangan, tak boleh. Dia kena lantun. Wasuqyaha. Faham? Dia kena lantunkan dia sebab qaf tu dia mati kat situ. Dia ada 5 huruf dia yang kita kena lantunkan. So ba, jim, dal, ta dan juga qa, ataupun kita kata qaf, ataupun kita baca baju di toko, baju di toko. Nak senang ingat je. Kalau 5 huruf ni dia mati, yang tu kita lantun. Faham? Kalau huruf lain jangan lantun lah. Okey. Apa dia orang buat ni? Maka faqala lahum Rasulullah. Allah Ta'ala kata, maka berkatalah bagi mereka, iaitu kaum Samud ini, Rasulullah, iaitu utusan Allah. Utusan Allah kepada mereka ni siapa? Iaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh kata kat mereka, biarkanlah apa? Biarkanlah unta Allah ini, unta betina daripada Allah ini, dengan minumannya. Wasuqiyaha. Nabi Soleh kata, ni Allah Ta'ala perintahkan, biar dia, jangan usik dia, jangan kacau dia. Jangan siapa-siapa pun kacau dia, biar dia minum. Kan? Agak-agak dia orang taat tak? Tengok apa dia orang buat selepas tu, ayat ke-14, silakan Nana. Ni panjang ni. Okey, kalau tak sampai, boleh berhenti alaihim tu. Alaihim, okey. Alaihim, berhenti kat situ dulu. Fakazzabuhu faqaruha فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم lagi فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم. Fadamdama alaihim. Boleh? Okey, betul ulang. Fadamdama sampai habis. Boleh tak? Sekejap. Mana dekat mana nak ulang? Fadamdaha tu Fadamdama alaihim tu ulang. Sampai habis. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Okey, bagus. Okey, kenapa kita berhenti kat situ? Sebab kalau kita tak sambung nafas, kita boleh berhentilah kat situ. So kita kena patah balik sebab cerita dia tu tengah bersambung-sambung. So gitulah. Macam kita cakap lah juga kan. Kita cakap contohnya, macam kita cakap apa? Mak minum susu. Tu Nana cakap, mak minum susu. Mak minum susu.
Lepas tu Nana sambung, lembu dalam gelas. Lembu dalam gelas. Oh, Ah, lain pula bunyi bes, dia. Maksud dia lain. besar mana gelas tu? Tapi kalau kita sambung, mak minum susu lembu dalam gelas. Tu sambung. Mak minum susu lembu dalam gelas. Ada Maksudnya maksud apa? dia lah. Maksudnya dia ada maksud dia. So macam tu juga Quran. Dia ada statement yang kita perlu ulang. Tak apa, pelan-pelan belajar insya-Allah. Okey. Ayat ni bila dia mereka ni diperintahkan Nabi Soleh untuk tidak mengganggu unta tu kan? Apa dia orang buat? Dia kacau tak Nana agak-agak? Kacau lah. Dia bukan takat kacau. Mereka dustakan fakazzabuhu. Mereka mendustakan Nabi. Alah, tipulah Soleh ni. Sebab Nabi Soleh kata kalau korang kacau unta ni, korang kacau dia, korang bunuh dia, korang akan ditimpa azab Allah yang sangat dahsyat. Itu peringatan Nabi lah. Kan Nabi Muhammad pun macam tu juga. Dia kata kalau kau tak taat, akan ditimpa azab nanti. Kan Nabi tu dia datang, peranan dia dua je. Bagi berita gembira, kalau kau buat baik, dapat ini, dapat syurga. Kalau kau buat tak baik, dapat ini. Itu namanya inzar, peringatan. So warning lah. So Nabi Saleh ada warning dah. Kalau kau kacau unta ni, korang semua akan ditimpa dengan azab Allah yang sangat pedih. Percaya tak? Fakazzabuhu, mereka mendustakan. Alah, tipu Saleh ni apa, tak ada pun. Fa'aqaruha, maka mereka membunuh unta itu. Bukan saja dia kacau, mereka membunuh, menyembelih unta itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka disebabkan itulah Allah Ta'ala membinasakan mereka kan dengan dosa mereka yang mereka buat bidzambihim fasawwaha, lalu mereka dihancurkan kaum Samud ini. Azab mereka turun dalam Quran sebut mereka dipanah peti sampai hancur. Ditempikkan dengan satu bunyi dan suara yang sangat hebat, semua mati. Dia kena peti. Ini kita kata kita duk gurau orang kena peti kan, kena peti. Maksudnya zaman dulu terus Allah bayar cash. Zaman sekarang ni kalau cakap yang apa tu belum tentu kena. Sebab apa? Bukan Allah tu tak berkuasa. Dia boleh buat tak? Ni Quran bagi tahu boleh buat. Tapi Allah Ta'ala tangguh disebabkan Nabi SAW yang berdoa kepada kita. Ya Allah, tangguhkanlah azab-azab umatku. Sebab Nabi tu power. Allah Ta'ala berdoa, kekasih dia yang minta, tangguhkan. Maka tangguhkan untuk apa sebenarnya? Untuk kita ni bertaubat. Dah tak kena terus tu, bertaubatlah. Ada ruang untuk kita kembali, repent. Tapi masalah makin teruk ni, maka kita akan himpun dosa-dosa kita kat sana tu, lagi dahsyat kita kena. Wal'ayadzubillah kan. Okay, last sekali. Ana? Last sekali, ayat 15. Sekejap sekejap. Tukar pula ni, kejap. Cari balik. Oh ya ke? Tak apa. Tadi Nana baca fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. 14. Last sekali. 15 wala yakhafu uqbaha. Ulang, pendekkan fu tu je. Pendek kan? Fu. Dia punya fu tu jangan panjang. Fu tu pendek sebab dia tak ada waw. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Aywa, alhamdulillah. Wala yakhafu uqbaha. Dan apa Allah Ta'ala kata? Wala yakhafu uqbaha. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Allah SWT tidak takut terhadap apa pun akibat. Dihancurkan kaum itu, Allah Ta'ala tak takut langsung. Bila dihancurkan satu kaum, Allah Ta'ala boleh ganti kaum yang baru. Jadi kaum-kaum dulu dah hebat sebenarnya teknologi sebagainya. Dia pernah dihancurkan kaum Fir'aun, pernah dihancurkan kaum Samud, pernah dihancurkan kaum Ad, pernah dihancurkan kaum Lut. Lalu datanglah kaum-kaum selepas tu kita lah kan. Dan hari ni pun kita risau juga. Kita ulang balik, repeat balik dosa-dosa kaum-kaum dulu yang pernah dihancurkan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Allah Ta'ala nak takut apa? Dia yang ciptakan kita. Dan dia Tuhan, dia ciptakan, dia ada rules dia yang kita kena follow. Sadaqallahul azim. Begitulah kita dalam surah Asy-Syam ini yang boleh kita ambil pengajaran. Nana ada apa-apa soalan tak? Oh, Nana ada soalan. Tadi dekat ayat mana tu yang cakap kalau macam
yang baru masuk Islam ke, baby ke tak ada dosa kan. Ha? Lepas tu kalau macam wanita yang bersalin tu, adakah dosanya digugurkan kalau dia bersalin normal? Okey, betul. Sebab ada digugurkan juga. Sebab apa bersandarkan apa ni hadis Nabi kan, setiap kalau kita dicucuk dengan setiap yang musibah yang kena kat kita tu, atau tercucuk duri pun kita diampunkan, digugurkan dosa. Terjalan-jalan tersepak kaki meja, sakit kan? Oh. Tapi kalau kita kena macam tu, oi. mengeluh sakit tu, kalau macam tu, aduh mengeluh tu sakit biasa je, manusia. sakit tak? Takkan seronok, seronoknya kena sepakan. Dia mesti sakitnya, aduh. Tapi jagalah jangan sampai maki ke apa kan. Kata kan. So kita setiap benda yang berlaku musibah tu kan, apabila kita bersabar, maka setiap itu adalah kita Nabi sebut gugurnya dosa. Jadi kalau yang kita cucuk duri yang sakit macam duri itu pun kita dah diampunkan dosa. Apatah lagi yang ibu-ibu atau wanita yang bersalin ini yang berdepan dengan sakit daripada mula mengandung. Faham tak? Jadi bila dia mengandung, dia sakit, lepas tu teruk dia, lepas tu sampai dia dalam Quran sebut wahnan ala wahnin. Susah selepas susah. Kan? Quran sebut kita kena hormat ibu kita. Kenapa? Sebab perempuan ni diberikan sakit wahnan ala wahnin. Dia dia diuji susah selepas susah. Susah sebelum mengandung. Sebelum mengandung dah susah dah. Apa ni bila mengandung pun dah loya teruk dah. Okay. Kan? Betul. Tengok makan itu uek, tengok muka lelaki dia pun uek kan. So semua dah susah. Sampailah dah nak bersalin tu sakit dan dengan sakit dan sebagainya. Itu sampai boleh meragut nyawa kan. Sebab dia memang bertarung dengan nyawa. Lepas bersalin tu sakit tak? Sakit lagi. Sakit sakit nak recover tu. Bila kita tengok orang bila orang perempuan bersalin ni kan, ada juga yang dia still ada contraction tu. Walaupun dah keluar baby, tapi ada lagi contraction tu sebab rahim dia nak mengecut. Saya tengok Allah, teruklah kena. Kan? Lepas tu nak sembuh daripada luka. Lepas tu sakit apa lagi? Sakit nak ni pula nak uruskan anak sampai ke besar tau. Jadi takkan itu Allah Ta'ala Maha Penyayangnya dia bagi kepada wanita tu. Sebab tu nama wanita ni dia ada rahim. Rahim tu kan, tempat mengandung tu wanita tu. Rahim ni bermaksudnya kasih sayang. Yang tu kalau letak kat lelaki, memang awal-awal lagi dia reject buang baby tu. Sebab tak boleh tanggung. Maka dekat situ kalau sakit yang macam ni memang lagilah diampunkan dosa. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Okey? Ada apa-apa soalan lagi? Apa soalan lagi? Apa lagi pasal ayat tadilah kan? Kalau apa-apa soalan tak apa, insyaAllah yang mana boleh saya jawab, saya jawab lah. Kalau tak ada soalan, saya yang tanya Nana. Jangan tanya Nana. Kalau nak tanya ni, tanyalah berbuka kat mana hari ni? Berbuka biasa-biasa je hari ni, tak tahu lagi buka kat mana. Kat rumah je kot. Sebab banyak barang tak beli lagi. Barang dapur tak beli. Mungkin kena pergi keluar kejap beli barang dapur macam tu lah. Buka dengan ni lah, dengan anak lah. Dengan anak lah. Nak tanya ni soalan ni untuk anak-anak lah kan, bukan anak remaja. Contohnya macam anak kita ni, kita nak tahu dia tu, maksudnya kalau dia dah suara dia dah berubah kan. So ulang lagi sekali. Macam lag sikit. Dengar? Lagi sekali. Lagi sekali lag. Tadi buat lag ke? Taklah. Memang lag kot. Nana pun tak dengar suara pakai. Dengar tak? Lagi sekali. Mungkin internet saya kot. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu seorang anak remaja tu dia dah balik? Okey. Pertama sekali dia mesti mimpi. Dia mimpi. Okey, yang kata mimpi basah tu lah. Okey, dan keluar air mani dia.
So dia yang kedua, kalau dia tak cerita benda tu, kita tengok melalui tanda tanda dia lah, tanda apa ni, suara dia berubah. Suara berubah, kemudian dia ada badan-badan dia kan, contohnya dia keluar bulu-bulu di badan dia. Bukan macam Wolverine tu, keluar bulu-bulu yang fitrah ni, bulu ketiak kan, bulu ari-ari dan sebagainya. So benda tu secara fitrah tau. Memang dia akan membesar dalam bentuk yang macam tu. Allah Ta'ala dah ciptakan. Itu tanda-tanda dia akil balik lah. Dia dah masuk ke peringkat umur yang balik. Itu orang lelaki. Biasanya umur 13, ada yang lelaki lewat sikit daripada perempuan. Perempuan 9 tahun pun dah boleh balik dah. 10 dia boleh datang. Perempuan datang darah haid tu lah kan. Lelaki ni dia mimpi. Lepas tu dia suara berubah tu dia ambil masa sikit. Dia tak adalah esok tu turun bangun-bangun, hoi. Tak ada tu. Dia ambil masa untuk bertukar. Kan? Tapi kalau let's say lah, let's say kalau suara dia yang berubah dulu, physical dia yang ni berubah, tapi dia tak mengalami mimpi tu lagi. Macam ni? Dah balik ke tu? Dia kebiasaannya dia kena mimpi dulu, biasalah. Tapi tak tahulah, cuba tanya kan. Biasanya begitu. Kalau dah berubah tu, dah berubah fizikal tu pun kebiasaan dia mesti secara semula jadinya begitu. Dia tak jauh pun. Tapi kalau pengalamannya lelaki ni dia akan dia akan mimpi dulu, kemudian ambil masa sikit barulah dia suara tu bertukar. Depends lah, ada tahun 2 tahun baru suara dia bertukar. Suara kecil lagi. Tapi sebenarnya dia dah balik. Tengoklah fizikal tu akan berubah. Kan? Okey. InsyaAllah mudah-mudahan ada juga manfaat untuk kita belajar ini. Okay Nana, kita dah pun sampai ke penghujungnya. Betul. Okay, Nana ada apa-apa nak minta Nana bagi apa-apa ucapan kepada peminat-peminat, kepada semua yang menonton geng ngaji Shopee ni, silakan kalau ada ucapan. Okay, Nana nak ucapkan terima kasih kepada geng mengaji Shopee hari ni sebab jemput Nana. Alhamdulillah Nana dapat banyak ilmu daripada Ustaz Fakrul dan Nana harap kita sama-sama berdoa supaya ibadah kita diterima pada bulan Ramadan ini dan bertambahlah imannya kita pada bulan Ramadan ini, insyaAllah. Doakan Nana juga. Amin insyaAllah. Okay Nana, all the best Nana Mudah-mudahan terus sukses, murah rezeki, happy dengan family semua, sihat tubuh badan, dapat kerja banyak-banyak rezeki murah, job kepuk-kepuk, jangan lupa share insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Kan keluar lagu-lagu baru yang terus letup kan, berkarya dan sebagainya. Sukses lah untuk kerjaya Nana. Dan yang paling penting sama-sama kita lah untuk jangan lupa mengaji dan upgradekan untuk Ramadan ini. Dan insyaAllah rezeki kita jumpa lagi Nana Okay, baik. Itu saja game mengaji Shopee untuk episod kali ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti untuk surah yang lain pula bersama dengan selebriti jemputan yang lain. Baik, sekali lagi saya nak ucapkan mewakili geng mengaji Shopee, ucapkan terima kasih kepada Nana Siti Nurdiana. Thank you Nana, bye-bye. Take care. Bye. Take care. Jumpa lagi, dan kepada semua penonton, terima kasih semua yang menonton, yang sama-sama mengaji, ada rezeki kita jumpa lagi. Take care everyone. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.